Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Abdul Aziz bin Ramisau. Saya berumur 25 tahun. Saya merupakan alumni daripada Fakulti Sains dan Teknologi pada tahun 2017. Jadi ini adalah pingat yang telah saya pemenangi. Saya merupakan pemenang anugerah diraja bagi Majlis Convocation di Universiti Kebangsaan Malaysia yang ke-47 pada tahun 2017. Ini adalah pingat yang saya telah menangi dan ini adalah sijil saya. Okey, baiklah. Sudah pastinya impian untuk setiap pelajar yang melangkahkan kaki ke alam universiti adalah untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Begitu juga saya. Jadi, saya di sini ingin berkongsikan ataupun berkongsi pengalaman kepada adik-adik sekalian tentang bagaimana saya berubah daripada menjadi seorang mahasiswa yang berorientasikan akademik saja sehingga saya berupaya untuk menjadi seorang mahasiswa yang holistik, iaitu seorang mahasiswa yang menyeluruh untuk pengetahuan. Daripada saya sekolah menengah hingga ke matrikulasi, saya mengamalkan prinsip di mana akademik adalah nombor satu, di mana setiap peperiksaan saya akan try untuk perform dan juga saya akan mengabaikan segala aktiviti kurikulum di mana saya tidak menyertai satu pun. Jadi apabila saya melangkahkan kaki di peringkat universiti ini, saya menerapkan satu azam lah, saya katakan satu azam di mana saya ingin menukarkan, saya nak cuba mencari a new version of me, which is saya try untuk explore ke dalam dunia kurikulum di mana saya try untuk menjadi seorang pelajar yang aktif ataupun dan juga terlibat dalam kesukanan, kebudayaan dan pelbagai lah. Di universiti inilah saya menemukan platform-platform yang membolehkan saya untuk menceburi aktiviti kurikulum di mana di samping saya juga bergiat secara ataupun mempunyai pencapaian akademik yang baik lah. Jadi ianya pastilah bukan satu perkara yang mudah untuk kita balancingkan kita punya akademik dan juga kurikulum. Ini tidak mudah. Tapi walaupun ia tidak mudah, ianya bukanlah mustahil. Sebagai buktinya saya berjaya, alhamdulillah lah. Untuk dari segi akademik, cabaran-cabarannya lah yang saya hadapi adalah pertama, untuk apabila kita terlalu aktif di mana perlu kesana kesini untuk memenuhi aktiviti-aktiviti kurikulum, sudah pastinya ada kadang-kadangnya saya terlepas pandang ataupun terlepas untuk mengikuti kelas secara formal lah, secara fizikal, di mana saya terpaksa untuk skip kelas. Benda tu adalah normal untuk seorang student yang aktif. Untuk skip kelas ni ini bukanlah satu benda yang asing. Saya pun skip kelas juga, tapi tak banyak. Tapi apabila awak nak skip kelas, awak pastikanlah yang walaupun awak skip dan awak perlu tahu apakah hasil pembelajaran yang dilakukan oleh lecturer pada hari ini tersebut, supaya awak boleh belajar secara sendirilah di bilik-bilik ataupun di koris sendiri. Lagi satu, untuk mencari platform di mana kita boleh bergiat secara aktif untuk melakukan aktiviti kurikulum ataupun menyertai program-program. Di sini macam contohlah daripada saya memilih platform Kolej Kediaman, di mana saya bergiat aktif di dalam Kolej Kediaman untuk memastikan saya mempunyai merit yang cukup dan juga untuk memastikan saya mempunyai experience ataupun pengalaman di mana saya dapat menambah baik ataupun mencari added value, di mana saya rasakan soft skill itu penting. Through ataupun menerusi penyertaan program-program yang bertaraf antarabangsa ataupun mobility, benda-benda begini secara tak langsungnya akan memberi nilai tambah kepada kita. Dari soft skill itu sendirilah saya rasa. Tidak lupa juga untuk para pensyarah, di mana kita perlu ada saling hubung ataupun relationship yang baik dengan pensyarah-pensyarah kita. Untuk pengetahuan, untuk menjadi calon untuk anugerah diraja ini, kita sendiri perlu dicalonkan oleh pihak fakulti sendiri. Di sini kita relationship ataupun hubung kait kita dengan pensyarah-pensyarah di fakulti itu menjadi satu elemen yang sangat penting lah. Memang kita perlu dikenali oleh pihak-pihak fakulti dan kita perlu ada nilai tambah lah supaya fakulti itu terlihat kita sebagai calon yang sesuai untuk anugerah-anugerah ini. Jadi secara konkretnya
hendak seribu daya, tak nak seribu dalih. Oleh sedemikian, kita perlu cari usaha ataupun menambah sikit usaha yang ada supaya kita dapat orang kata apa yang kita inginkan. Begitulah. Jadi sini saya ingin berkongsi tentang salah satu saya rasa pencapaian terbesar saya lah sepanjang saya menjadi pelajar mahasiswa Fakulti Sains dan Teknologi di Kolej Amin Baki, di mana saya menggunakan Kolej Amin Baki untuk join satu program ni yang saya rasakan berskala. Dia adalah satu program yang berskala antarabangsa yang diberi nama ASEAN Young Entrepreneurs Summit 2016. Ianya pada tahun 2016 dikala saya menjadi ahli majlis eksekutif pelajar di Kolej Amin Baki. Di mana saya program ini program bertaraf antarabangsa, di mana saya sebagai antara AJK yang tertinggi, saya memegang pos ataupun ketua pengarah program, di mana saya perlu merencanakan intipati program tersebut. Dan saya rasalah menerusi program ini saya dapat berkomunikasi secara langsung dengan kenal tak awak untuk Alan Yabut. Yes, Mr. Alan Yabut, pemenang untuk program The Apprentice Asia. Itu adalah rancangan televisyen, dan kami eksekutif kami telah berjaya untuk merebut beliau untuk menjadi salah seorang daripada penceramah untuk program ini. Ini merupakan salah satu achievement ataupun pencapaian terbesar saya rasakan untuk sepanjang saya menghabiskan degree saya lah. Jadi dari segi aktiviti kesukanan pula, saya bergiat secara aktif di dalam kesukanan ataupun sukan bola tampar. Saya main untuk Eastern College dan juga di bahagian fakulti. Saya pernah memenangi untuk fakulti selama 2 tahun berturut-turut untuk peringkat emas dalam acara bola tampar. Dan sukan kecil-kecilan secara pribadinya, saya juga ada join untuk beberapa running di luar, di dalam UKM pun ada. Begitulah dari segi aktiviti kesukanan saya. Di zaman sekarang kita dapat lihat di mana kita sedang ataupun menjalani pandemik COVID-19. Sudah pastilah saya rasa cabaran-cabaran mahasiswa sekarang adalah untuk belajar secara online. Di mana di atas talian ni cabarannya adalah sangat berbeza jika dibandingkan dengan waktu saya itu, waktu di mana kita perlu menghadiri kelas secara fizikal. Namun anda semua hanya perlu berada di rumah di hadapan laptop ataupun telefon muda alih anda untuk mengikuti proses pembelajaran dan juga pengajaran itu secara atas talian. Oleh itu, saya ingin tinggalkan satu buah fikiran supaya adik-adik semua ni untuk berfikir sejenak tentangnya. Apakah persediaan yang adik-adik semua perlu lakukan untuk untuk bersedialah untuk menghadapi PDP, proses pembelajaran dan juga pengajaran ini secara atas talian. Bagi saya, seorang yang mahasiswa yang tidak pernah mengikuti sebarang kursus ataupun sebarang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam atas talian, ianya pastilah suatu benda yang baru untuk saya ketahui. Jadi saya berharap agar adik-adik semua dapat respon pada persoalan ini. Secara konklusinya, secara tuntasnya, #saya sayang UKM. Dan juga untuk adik-adik yang baru saja memasuki Universiti Kebangsaan Malaysia, saya mengucapkan selamat datang dan juga bergembiralah anda di sini, sebab insya-Allah kejayaan itu pasti milik anda. Dan juga untuk Universiti Kebangsaan Malaysia itu sendiri, selamat menyambut ulang tahun yang ke-50 tahun daripada saya. Dan untuk para alumni juga, mungkin bolehlah untuk sedikit pulang tergagang untuk menyumbangkan sesuatu ataupun sedikit penghargaan kepada Universiti Kebangsaan Malaysia itu sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.